Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam ceria. Okay, kita jumpa lagi dalam kelas Bahasa Melayu tahun 4 Dinamik bersama cikgu. Hari ini, hari Selasa 29 Jun 2021. So, hari ini kita akan teruskan kita punya topik kita hari ini. Okay, hari ini kita akan fokus kepada kertas Bahasa Melayu kertas 2, iaitu bahagian B, menulis ulasan. Okey, untuk bahagian B ni, menulis ulasan, ada beberapa perkara yang kita kena tahu. Okey. Pertama sekali adalah kita perlu menulis ulasan, mengulas bahan sastra dan juga bahan bukan sastra. Lepas itu, ulasan kita itu perlulah 50 hingga 80 patah perkataan dan ditulis dalam perenggan. Biasanya 3 perenggan. Okey. Dan bahan rangsangan biasanya dalam bentuk grafik dan juga bukan grafik. Okey, yang penting sekali pelajar kena ingat patah perkataan dia mesti dah 50 hingga 80. Itu perkara yang paling penting sekali dalam hendak menulis ulasan, dan karangan ni, ulasan ni perlulah ditulis dalam 3 perenggan. Okey ya. Okey, apa maksud bahan grafik ini? Okey, bahan grafik ini biasanya dalam bentuk gambar bersiri, gambar tunggal, carta, iklan, poster, peta pemikiran iting tu, peta minda dan sebagainya. Manakala bahan bukan grafik pula, petikan cerita, dialog, surat, rencana, laporan, sajak, puisi atau sebagainya. Okey. Okay, itu tadi secara ringkas tentang ulasan. Sekarang ni kita cuba hendak menulis ulasan berdasarkan contoh soalan ini. Okey, ini adalah contoh soalan. Okey, tengok betul-betul soalan dia. Tajuk dia, okay, peta minda ini menunjukkan amalan hidup sihat. Tulis cara-cara mengamalkan hidup sihat dalam bentuk perenggan. Okey, bila jumpa soalan macam ni, benda pertama kita kena baca tajuk dia, arahan dia, soalan dia. Sebab di situ pun dah ada ayat yang kita boleh ambil sebagai pendahuluan. Okey. Jadi ini adalah contoh peta minda. Okey, ada 4 isi. Kata kunci dia amalan hidup sihat. Okey, kita tengok kembali kepada soalan dia. Okey. Peta minda ini menunjukkan amalan hidup sihat. Ini pun sudah isi. Maksudnya ini adalah pendahuluan yang boleh kita tulis dalam ulasan kita. So kita dah ada pendahuluan. Biasa pendahuluan memang ada pada soalan. Jadi kata kunci dia amalan hidup sihat. Okey. Sekarang kita tengok kita ada 4 isi yang telah pun diberikan dalam peta minda ini. Okey, yang pertama adalah rajin bersenam. Yang kedua, tidur dengan secukupnya. Yang ketiga, mengamalkan pemakanan seimbang. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan persekitaran rumah. Okey, 4 isi semua ni, ini semua kita panggil sebagai apa? Ini adalah isi yang ini adalah isi yang tersurat. Kenapa? Sebab memang sudah jelas ada di dalam peta minda. Kita cuma ambil saling balik saja. Jadi ada 4 isi tersurat yang sememangnya sudah ada dalam peta minda. Itulah sebabnya kita panggil isi tersurat. Kenapa? Sebab sudah ada dalam petikan, sudah ada dalam peta minda. Kita cuma perlu saling balik saja. Yang tak ada di sini adalah isi yang tersirat. Yang itu yang kita kena cari selepas ini. Okey. Okey. Tadi kita dah ada 4 isi yang tersurat, okey, iaitu rajin bersenam, tidur secukupnya, menjaga kebersihan persekitaran rumah dan mengamalkan pemakanan seimbang. Sekarang ni kita nak cari apa yang tersirat, yang tiada dalam gambar dia. Okey, yang tulisan warna merah itu adalah isi yang tersirat, yang tidak ada, yang kita kena cari sendiri. Kita guna-gunalah fikir, baru kita akan dapat. Kalau termenung, memang tak akan dapat. Okey, isi yang pertama, rajin bersenam. Okey, kita tanya, kenapa kena rajin bersenam? Untuk apa? Jadi
Untuk apa? Untuk badan kita sentiasa cegas. Okey, itulah dia punya isi yang tersirat. Okey, nak cari isi yang tersirat, kita kena tanya soalan. Okey, yang kedua, tidur secukupnya. Kenapa kena tidur? Penting ke tidur? Ya, sebab untuk kekal bertenaga sepanjang masa. Dah ada dah. Okay, yang ketiga, menjaga kebersihan persekitaran rumah. Perlu ke, penting ke? Kenapa kena jaga? Okay, untuk mengelakkan pembiakan nyamuk Aedes, ataupun mungkin ada sebab lain, ataupun mungkin nak mengelakkan penyakit seperti apa, haiwan perosak seperti tikus, lipas dan sebagainya kan. Okay. Yang keempat, mengamalkan pemakanan seimbang. Kenapa pula? Supaya badan kita mendapat zat secukupnya. Okay, jadi kita dah dapat 4 isi tersirat yang tidak ada dalam peta minda. Cara nak cari dia, nak dapatkan isi tersirat ni, kena tanya soalan. Kita tanya balik pada isi tersirat tu. Kenapa, mengapa? Baru kita akan dapat. Kat ini dah masuk bahagian kebat lah, kemahiran berfikir aras tinggi. Kita kena tanya, baru kita akan dapat. Kalau termenung je, tengok je isi tu surat tu, memang tak akan keluar jawapan. Kena tanya. Itu yang dalam kelas cikgu selalu sebut banyak kali, tanya soalan. Tanya dan tanya soalan, baru akan ada jawapan dia. Okey, so jadi untuk ulasan ni ada satu teknik yang cikgu nak kenakan, iaitu teknik PASDAQ. P-A-S-D-A-K. Okey, apa itu PASDAQ? Okey, PASDAQ bukannya serdak, PASDAQ. Okey, P adalah pendahuluan, A antaranya, S selain itu, D T samping itu, A akhir sekali, dan K kesimpulan. Okey, ini adalah formula. Okey, dia ada banyak formula. Ini salah satu contoh yang diperkenalkan untuk pelajar senang nak ingat. Okey. Jadi kalau tengok P pendahuluan, kesimpulan itu dah pendahuluan satu perenggan, kesimpulan satu perenggan. Okey, yang isi semua tu satu perenggan. So ada 3 perenggan. Okey, antaranya, selain itu, di samping itu, akhir sekali itu adalah penada wacana. Mungkin boleh berubah lah, ini yang biasa kita guna. Okey, untuk lebih faham, kita tengok jadual ini. Okey, seterusnya kita akan menggunakan teknik PASDAQ ini, dalam bentuk jadual ini, untuk lebih kita faham tentang bagaimana hendak menulis ulasan menggunakan teknik PASDAQ. Okey, pertama sekali kita kena cari apakah pendahuluan yang perlu kita tulis. Okey, pendahuluan, kalau pelajar masih ingat, dekat soalan tadi sudah ada pendahuluan. Yang peta minda ini menunjukkan apa-apa tu, kita ambil yang tu, lepas tu kita tambah sedikit ayat untuk jadikan dia pendahuluan yang lengkap. Okey, contoh macam ni. Okey, peta minda ini menunjukkan amalan gaya hidup sihat. Okey, itu yang sudah ada dalam soalan. Yang kita tambah, terdapat pelbagai cara untuk kita hidup sihat dalam kehidupan. Okey, yang tu kita tambah sendiri. Jadi lengkaplah kita punya pendahuluan dalam satu perenggan. Okey, perenggan seterusnya, isi yang pertama. Okey, perenggan yang kedua ni kita kena tulis 4 isi ni dalam semua perenggan yang kedua ni. Okey, perenggan yang isi yang pertama iaitu rajin bersenam. Okey, rajin bersenam itu yang tersurat. Yang tersirat kita dah dapat, badan kita sentiasa cegas. Okey, sekarang kita nak sambung semua ni menggunakan penanda wacana, kata bantu dan kata hubung. Untuk kata bantu, kata hubung ni dia akan berubah bergantung kepada ayat yang kita hendak bina. Ini contohlah, tak semestinya kita ikut yang ini. Dia berubah mengikut kreativiti pelajar dalam proses nak bina ayat. Dia tak ada satu kena tetap guna yang ni, tak ada. Okey, contoh isi yang pertama, antaranya, kita perlulah rajin bersenam agar badan kita sentiasa cegas. Titik. Tengok satu ayat lengkap, ada isi tersurat, ada isi tersirat. Yang penting isi tersirat ini yang kita kena tulis, sebab inilah yang menyumbangkan markah yang banyak. Kalau yang kita tulis isi yang tersurat saja boleh, tapi markah pun kurang lah. Okey, okey. Isi yang kedua, okey, selain itu, kita sambung balik. Selain itu, okey, semua orang patutlah tidur secukupnya untuk kekal bertenaga sepanjang
masa. Okey, lepas tu di samping itu kita haruslah menjaga kebersihan persekitaran rumah supaya mengelakkan pembiakan nyamuk Aedes. Akhir sekali, orang ramai mestilah mengamalkan pemakanan seimbang kerana badan kita mendapat zat secukupnya. Okey, itu adalah contoh kita nak sambung-sambung. Yang pelajar kena bagi perhatian, tengok penada wacana itu antara yang kita biasa guna. Antaranya selain itu, di samping itu, akhir sekali ataupun contoh lain, walau bagaimanapun, namun begitu, itu adalah penada wacana. Kita boleh guna ikut kesesuaian ayat. Kita boleh ubahlah. Okey, selesai isi empat isi ni, masuk perenggan yang ketiga, iaitu kesimpulan. Apa kesimpulan yang kita boleh buat? Okay, rangkuman kepada apa yang kita tulis tu, kita boleh tulis semua individu haruslah mengamalkan gaya hidup sihat agar dapat melahirkan generasi yang bebas obesiti. Obesiti inilah kalau kita tak sihat, tubuh kita boleh naik, boleh mengembang. Itu kita panggil obesiti. Okey. Jadi ini adalah langkah penting. Fungsi jadual ini supaya pelajar nampak okey, mana nak letak isi tu surat, mana nak letak isi tersirat, kata hubung nak letak kat mana, kata batu dekat mana. Okey, inilah langkah dia. Step by step. Bagi yang baru nak belajar menulis ulasan, ini proses yang korang kena buatlah. Memang slow tak apa tahun 4 ni. Masuk tahun 5 kita dah mahir. Tahun 4 ni kita bermula daripada asas dulu. Okey, jadi bila dah buat ini, hasil dia inilah. Okey, inilah hasil ulasan yang dah siap itu. Jadi daripada awal kita baca, okey, peta minda ini menunjukkan amalan hidup sihat. Terdapat pelbagai cara untuk kita hidup sihat. Itu perenggan pertama, pendahuluan. Okey, perenggan yang kedua, isi. Okey, antaranya kita perlulah rajin bersenam agar badan kita cergas. Selain itu, semua orang patutlah tidur dengan secukupnya untuk kekal bertenaga untuk sepanjang masa. Di samping itu, kita haruslah mengamalkan pemakanan seimbang supaya badan kita mendapat zat secukupnya. Akhir sekali, orang ramai mestilah menjaga kebersihan persekitaran rumah kerana dapat mengelakkan pembiakan nyamuk Aedes. Okey. Perenggan yang ketiga, kesimpulan dia. Kesimpulannya, semua orang haruslah mengamalkan gaya hidup sihat agar dapat melahirkan generasi yang bebas obesiti. Okey, lengkaplah kita punya ulasan. Jadi kita kira balik berapa patah perkataan, kita tulis kat bawah. Pastikanlah 50 hingga 80. Jangan kurang, jangan lebih. Sebab cikgu selalu pesan, kalau terlebih panjang juga, mungkin dah 90-100 patah perkataan, risiko berlakunya kesalahan tata bahasa memang tinggi. Kita tak nak markah kita tu ditolak. Okey, jadi itu secara ringkas panduan untuk membina ulasan menggunakan teknik PASDAP. Okey. Jadi tugasan hari ini mungkin agak banyak sikit. Okey, pelajar perlu salin kembali panduan menulis ulasan ke dalam buku tulis penulisan ataupun karangan buku yang panjang, buku panjang. Okey, slide yang perlu disalin ialah slide yang telah ditanda dengan ikon ini. Yang ada Among Us yang warna kuning ke apa ni. Yang ada tanda ni yang ni berpusing-pusing tu, slide itu yang kamu kena salin. Penting tu. Ini adalah panduan asas. Sebab cikgu nak terangkan secara berdepan pun tak boleh. So itulah contoh panduan yang perlu pelajar salin. Dan kena ingatlah sebab nanti akan ada ujian ringkas cikgu akan bagi nanti. Boleh ya? Okey. Okay, jadi alhamdulillah, cikgu harap semua faham dan terima kasih kepada semua pelajar yang sudi menonton video ini dan diharapkan panduan yang cikgu beri ini dapat membantu murid dalam menulis ulasan yang baik. Kalau ada sebarang masalah, bolehlah boleh tanyalah atau WhatsApp ke apa, tak ada masalah. Okey, jadi insya-Allah kita jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Assalamualaikum.